Selamat sejahtera. Nama saya Khalid Selvan. Anak lelaki Kanapan. Nombor matrik saya 2 cabaran organisasi dan cara mengatasi cabaran tersebut. Okey, pertama, organisasi. Organisasi bermuncul daripada perkataan organisation yang bererti bekerja secara pasukan ataupun berkumpulan lebih daripada 2 orang untuk mencapai satu tujuan tersebut. Kesan globalisasi di mana perkembangan teknologi dan metodologi baru memberi keutamaan pada era internet ini sentiasa memaksa organisasi untuk mengubah cara pengeluaran produk atau perkhidmatan yang lebih kompetitif di dalam pasaran. Teknologi dan maklumat ataupun dikenali sebagai information and technology. Information technology adalah merupakan teknologi untuk dipergunakan dalam pemprosesan data. Perkembangan teknologi dan maklumat berkembang secara sangat pantas disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu pemunculan pelbagai chip baru komputer yang lebih baik dan rangkaian internet ataupun rangkaian komunikatif yang lebih pantas mendorong perkembangan internet tersebut ataupun teknologi maklumat tersebut. Perkembangan teknologi maklumat menyebabkan banyak teknik, kaedah pemprosesan data telah diperbarui. Teknologi maklumat membolehkan sesebuah organisasi untuk meningkatkan daya saing dan membolehkan pengurusan yang lebih cekap dan kompetitif. Kebanyakan organisasi di merata dunia membentuk satu unit khas untuk membantu membina satu reputasi yang baik dari sudut pengurusan teknologi dan maklumat. Kecanggihan teknologi maklumat memberi tekanan kepada sumber manusia untuk dilatih semula. Menurut statistik Kementerian Sumber Manusia, masyarakat Malaysia yang tidak berdaya saing akan berkecenderungan kehilangan kerja pada era internet ini. Ya, cabaran pertama adalah perubahan dalam pengurusan. Organisasi bertindak kepada tekanan yang sedang dialami dengan mengubah cara bekerja dan membuat keputusan yang lebih produktif untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Walau bagaimanapun, situasi ini menyusahkan para pekerja. Mereka menganggap perubahan tersebut sebagai satu beban yang agak besar. Oleh itu, para pekerja sentiasa menolak perbaruan tersebut kerana takut mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma baharu yang mencabar. Hal ini akan membawa masalah kepada penghasilan produk atau servis organisasi tersebut. Perkembangan teknologi maklumat memberi penekanan kepada keselamatan data ataupun maklumat sesebuah organisasi. Keselamatan adalah sangat penting kepada sesebuah organisasi yang baru menceburi alam maya ini. Jika berlaku masalah data akan memberi nama buruk kepada sesebuah organisasi dan meruntuhkan imej sesebuah organisasi. Menurut New York Times, sesebuah organisasi yang beroperasi di New York mengalami masalah keselamatan data. Dengan ini memberi peluang kepada pelanggan untuk melihat akaun pelanggan yang lain yang menggunakan sistem organisasi tersebut dan menyebabkan organisasi tersebut mengalami kejutaan kerugian. Hal ini memberi impak yang buruk dengan memberi impak yang lebih buruk untuk jangka masa yang lama. Organisasi perlu melakukan banyak perkara untuk membersihkan nama baik organisasi tersebut. Cabaran ketiga ialah karena atau kelakuan individu. Organisasi memberi kepentingan untuk merekrut individu yang berbakat dan menyumbangkan kepada perkembangan organisasi untuk mengatasi cabaran yang dilalui pada era teknologi ini. Oleh itu,
sesuatu organisasi terdapat pelbagai jenis manusia daripada latar belakang dan perbezaan daripada negara dan membawa banyak unsur-unsur yang berbeza. Kepelbagaian masyarakat daripada pelbagai bangsa dan budaya akan memberi banyak impak kepada organisasi tersebut. Hal ini, masyarakat yang berbeza memerlukan masa untuk mencipta persefahaman antara mereka. Walau bagaimanapun, tiada jaminan bahawa semua masyarakat akan mencapai kesefahaman tersebut. Selain itu, sikap manusia juga berbeza untuk setiap individu. Pengurusan setiap individu merupakan cabaran yang paling besar kepada organisasi. Cabaran keempat, gangguan seksual ialah perkara yang kurang disenangi melalui perbuatan, isyarat, sentuhan, fizikologi dan psikologi yang berunsurkan seksual. Gangguan seksual ini boleh dikategorikan secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi dan fizikal. Gangguan secara lisan adalah dengan menggunakan bahasa lucah melalui perbuatan ataupun menggunakan bunyi-bunyian, memberi kritikan dan pujian ke atas penampilan seseorang. Kedua adalah gangguan secara isyarat. Isyarat adalah memberi maksud ataupun gambaran yang berunsurkan seksual. Seterusnya, gangguan secara visual adalah pelakuan yang melalui nota, surat, email, gambar, poster ataupun bahan bacaan yang berunsurkan seksual. Selain itu, gangguan secara psikologi adalah perbuatan mencuba merapati secara seorang dengan menimbulkan perasaan emosi dan mental. Dan juga gangguan secara fizikal adalah mendekati orang lain dengan cara yang terlalu dekat sehingga orang tersebut merasa kurang senang terhadap perbuatan individu tersebut. Gangguan seksual bukan hanya berlaku pada perempuan, maka kepada lelaki juga. Cara untuk mentangani perubahan dalam pengurusan iaitu dikenali sebagai managing change. Dengan organisasi perlu sentiasa memberi insentif kepada pekerja untuk mempelajari kemahiran baru ini dan memberi ganjaran kepada pekerja yang berjaya menampilkan bakatnya. Organisasi haruslah memberi kaunseling, ceramah untuk meningkatkan motivasi para pekerja yang bekerja pada era teknologi ini. Selain itu, organisasi memastikan semua pekerja mempunyai sifat sentiasa mempelajari ilmu baru dan kemahiran baru. Cara menangani isu kawalan adalah pengguna, pemilih, pembentuk sistem maklumat perlu bekerjasama untuk mengenangi isu kawalan ini dan sentiasa melindungi organisasi dalam alam maya ini. Organisasi juga boleh melantik pihak jenayah cyber untuk memastikan data organisasi sentiasa dilindungi. Selain itu, organisasi juga mengadakan satu perjanjian dengan para pekerja supaya mereka tidak membocorkan data peribadi organisasi kepada pihak luar. Jikalau pekerja melakukannya, denda akan dikenakan. Cara mengenai untuk karena atau pelakuan individu dalam organisasi adalah organisasi harus mengadakan minggu suai kenal kepada para pekerja yang baru supaya mereka mengetahui tentang organisasi lebih mendalam. Pekerja baru tersebut akan memahami visi, misi dan objektif organisasi tersebut. Selain itu, mereka juga akan menyesuaikan diri dengan situasi yang mempunyai orang yang pelbagai dari latar belakang. Melalui minggu suai kenal, pekerja baru akan merasa selesa dan bergaul dengan rakan sekerja. Dalam aktiviti suai kenal tersebut, organisasi harus menggalakkan pekerja baru untuk bekerja secara berkumpulan dengan rakan sekerja mereka. Cara mengenangi gangguan seksual dalam organisasi. Pekerja boleh mendapatkan kaunseling untuk mengenai
mengendali isu-isu gangguan seksual. Selain itu, pekerja boleh menghubungi unit integriti ataupun pegawai psikologi untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Organisasi perlu bertindak keras kepada pesalah jika terdapat apa-apa kejadian seksual yang dilaporkan. Organisasi harus memberi informasi yang cukup kepada pekerja dengan mengadakan seminar tahun untuk mengkaji semula polisi gangguan seksual di organisasi. Selain itu, setiap pekerja wanita ataupun lelaki di tempat kerja haruslah bersifat tegas atau keberanian. Ini adalah kerana individu yang lemah sering disasarkan sebagai mangsa.